Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 48. Muka surat 48, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 48, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dua amanah mereka itu, dua daripada 9 perkara, dua daripada 9 perkara, 9 sifat bagi Rasul yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah, iaitu syahadah yang kedua. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang pergi kepada syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah 9 perkara, yakni 9 sifat. Yang pertamanya, benar segala Rasul. Apabila penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka benar pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, dan benar akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi cerita berkaitan dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Jadi apabila benar akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi menceritakan bahawa Nabi menceritakan berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, maka benarlah mereka sebagai Rasulullah. Apabila benar mereka sebagai Rasulullah, nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, pastilah sebagaimana benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga benar sekalian nabi-nabi, rasul-rasul yang lain yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkandung di dalam pengertian Muhammadur Rasulullah, yang pertamanya benar segala rasul. Jadi kita kalau sekali imbah, jadi mungkin kita tak berapa faham. Sebab syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penyaksian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, terkandung di bawah penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah, benar sekalian rasul-rasul. Maksudnya sekalian rasul-rasul tu bersifat dengan sifat benar. Dalam syahadah yang kedua tak ada cerita rasul, segala rasul. Dalam syahadah yang kedua, penyaksian Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi benar Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Baru-baru kita faham lalu dah. Sebab syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Maka terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni, benar segala rasul. Sekalian rasul-rasul bersifat dengan sifat benar, bersifat dengan sifat sidik. Mana cerita rasul-rasul yang lain di dalam syahadah yang kedua? Cerita Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Pada ni
apabila kita i'tiqad akan benar dakwaan pengakuan Nabi sebagai Rasulullah, kita i'tiqad benar sekalian cerita-cerita, perkhabaran-perkhabaran yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara perkara yang dikhabarkan, yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah Nabi Isa alaihi salam. Nabi bawa datang, maka benar Nabi sebagai rasul, maka benar sekarang perkara rasul bawa datang, maka benarlah mereka itu adalah Rasulullah. Apabila mereka sekalian itu Rasulullah, pastilah mereka bersifat dengan sifat benar, bersifat dengan sifat sidik, sebagaimana sifat benar, sifat sidik yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penyaksian syariah kedua, kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Kena ke situ. Bahkan terkandung di dalam syahadah yang kedua ni, terkandung dalam syahadah yang kedua Muhammadur Rasulullah, bukan hanya 9 sifat ni. 9 sifat, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi sekalian Rasul. Bukan terkandung ni saja ni, terkandung berkaitan dengan malaikat. Siapa cerita malaikat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Jadi terkandung di bawah syahadah yang kedua ni, bukan hanya pembicaraan sifat rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus saja, bukan. Terkandung di bawah Muhammad Rasulullah adalah malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita berkaitan dengan malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan akan ayat-ayat Quran yang menceritakan berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan kitab yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa datang oleh rasul-rasul yang lain. Terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah, beriman dengan hari qiyamah, beriman dengan hari akhirah, hari kesudahan. Sebab apa? Sebab bila kita menyaksikan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, maka Nabi cerita bab barzah dengan persoalannya, dengan nikmat barzah, raudatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga, seksaan barzah, hufratun min hufarin nar, lubang daripada lubang neraka. Kita masuk di dalam Muhammad Rasulullah, kita akan beriman. Sebab benar persoalan barzah yang Nabi bawa datang, yang Nabi khabarkan. Nabi bawa datang, Nabi khabarkan berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali sekalian. Khabar Nabi, cerita yang dibawa datang oleh Nabi akan dihalau dan dihimpunkan di mahsyar. Panjang hak Nabi khabarkan sampailah kepada bicara syurga dan neraka. Maka kesemua tu terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya dua kalimah syahadah ini bukan hanya terkandung aqaidul iman yang 50 saja, bukan. Terkandung sekalian perkara yang kita imani. Terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di ayat kitab macam mana di hadapan bila bicara berkaitan dengan malaikat. Dimula bicara malaikahnya di muka surat 55, dia dah cerita sini. Disebut malaikah gitu je. Setengah kitab tak?
terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah ialah beriman dengan malaikah. Baca cerita berkaitan dengan malaikah. Tak ada dalam kitab kita. Sehingga kan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di bawah syahadah yang pertama tu, asyhadu an la ilaha illallah tu, bahkan beriman dengan Allah, beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, syahadah yang terkandung di dalam syahadah yang pertama sendiri pun terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Aku jalan mana? Dan sekarang kita bicara terkandung di dalam pengertian syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan 9 sifat. Sifat yang wajib 4, sifat mustahil 4, 1 sifat yang harus. Bahkan pergi pula kepada kitab malaikah, kitab dan juga hari kesudahan pun terkandung di dalam kalimah syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kerana kesemua itu adalah perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan termasuk juga syahadah yang pertama terkandung di dalamnya akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Cuba kita tengok di muka surat 50. Cuba kita tengok di muka surat 50. Baris yang ke-6 daripada atas. Kita lakoh ke depan. Surat 50 baris yang ke-6 daripada atas. Tajuk dia sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum, sekalian hukum ketetapan agama masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum telah nyata bagi kita 2 kalimah yang kita bicara sekarang ni. 2 kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengandungi terkandung tu lah. Ni terkandung maknawi, bukan terkandung hissi. Apa makna terkandung maknawi? Terkandung pada pengertian. Bukan belek tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada ni, bukan. Dia berbeza dengan terkandung hissi. Apa yang terkandung dalam beg, buka tengok, tu dia panggil terkandung hissi. Ada barang dalam tu, buka beg, ada dalam tu. Itu barang yang terkandung dalam beg. Ibu mengandung. Sebab apa? Sebab kandungan itu ada anak dalam tu. Tu dia panggil ni mengandungi hissi. Hak zahir, hak terang-terang lah tu. Mana ni? Hak barang yang terkandung dalam beg, ni semua panggil dalam almari. Ini mengandungi, ini terkandung pada pengertian. Terkandung pada pengertian. Dia panggil terkandung maknawi, bukan hissi. Hissi ni hak terkandung buka dalam belek nampak lalu. Gitu hak tu terkandung hissi. Jadi 2 kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengandungi sekalian aqaid yang dahulu. Mana? Aqaidul iman.
simpulan-simpulan iman yang dahulu aqaid 50 itulah. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Kesemuanya 50 aqaidul iman yang terdahulu atas jalan yang masyhur. Nyata terang dah. 2 kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengandungi sekalian aqaid yang dahulu. Sebab tu orang nak masuk Islam kena ucap ni. Kena ucap ni. Sebab apa? Sebab terkandung di dalam pengertian dia ni bab iman ni. Bukan kata orang kafir nak masuk Islam kena baca Fatihah ke sekali. Dah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Apa dia punya pengertian yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah ni. Orang kafir nak masuk Islam kena ucap ni. Ni kena faham sini lah. Sebab terkandung di dalam tu akan sekalian aqaid yang dahulu, aqaidul iman yang 50. Tengok. Bukan la ilaha illallah dan sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum ni termasuk bicara bab malaikat, kitab, hari kemudian, hukum hakam agama Allah terkandung di bawah Muhammad Rasulullah hingga la ilaha illallah tu terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa gitu? Sebab mari mana la ilaha illallah? Mari mana? Sebagaimana mari mana khabaran malaikat? Mari mana khabaran kitab? Mari mana khabaran hari kiamat? Mari mana khabaran cerita barzah? Mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Maka kesemua tu terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Mari mana la ilaha illallah? Mari mana wujud kidam bakar? Mari mana? Kudrah iradah ilmu mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah yang bawa ni. La ilaha illallah pun masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Faham tak ni? Dah wujud kidam bakar yang terkandung di bawah la ilaha mari mana? Muhammadur Rasulullah lah. Nabi yang khabarkan, Nabi yang ceritakan. Pak malaikat kenapa terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah? Malaikat gaib. Lepas tu siapa yang khabarkan? Muhammadur Rasulullah lah. Barzah gaib. Kita imani. Bagaimana? Muhammadur Rasulullah lah. Dah Allah yang gaib. Bagaimana khabaran dia? Wujud kita bakar bagaimana? Muhammadur Rasulullah. Jadi sehingga kan la ilaha illallah pun terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Faham tak sini? Kena faham molek, takut jadi besar Muhammadur Rasulullah lah daripada la ilaha illallah. Salah sangat faham gitu. Di sinilah tempat kita Faridatul Faraid. Kita ni parti Faridah, rumusan daripada kitab Faridatul Faraid. Ada golongan yang menyesatkan kitab Faridatul Faraid di pembicaraan ni. La ilaha illallah masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad lebih besar daripada Allah. Sesat. Dia sini. Ada ni. Apa? Dia salah faham. Dah kata la ilaha illallah masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Apa makna dia? Dan ini bukan la ilaha illallah dan sekalian hukum masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Kita ni bukan baca sendiri, kena ambil faham daripada guru. Tak ada ni. Orang sekarang
Dia pun ambil gambar satu-satu kitab, dia share. Ni kata imam. Adakah imam ni tak betul? Adakah imam ni bodoh? Adakah imam ni jahil? Ini orang yang tak faham agama. Itu kitab. Apa pengertian kitab? Ambil daripada guru mana? Guru sampai ke tuan kitab, imam tu sendiri. Tanda ni. Dia kitab ni sebagai sandaran. Kitab sebagai sandaran. Tanda ni. Yang paling besar adalah ilmu yang disampaikan daripada guru sampai ke tuan kitab. Tuan kitab pula daripada guru ke guru sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Masa kita ni, kita ambil kepada Al-Quranul Karim. Masa sahabat tak ada Al-Quranul Karim, belum dihimpunkan lagi. Ada ni, belum dihimpunkan lagi. Dihimpunkan pada masa Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, kita maklum cerita tu. Dan sebelum tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab tu sebagai sandaran. Tapi apakah kehendak tuan kitab? Bukan daripada bacaan sendiri. Bukan daripada bacaan sendiri. Ni orang hak tak faham agama, dia masuk dalam FB, ni kitab ni. Adakah imam tu bodoh? Adakah imam tu jahil? Kamu tu yang bermasalah. Kitab tu kamu membaca sendiri. Dengar daripada guru. Guru yang membaca sendiri sama dengan kamu membaca sendiri. Daripada kita berguru dengan guru yang membaca sendiri, baik kita baca sendiri. Kan nanti tak betul kan? Jadi apa? Membaca sendiri sama je dengan kita membaca sendiri. Kita cari guru kerana guru tu ada guru. Ada salsilah dia panggil. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena faham. Ini ilmu agama yang datang daripada Allah, bukan akalan manusia. Tak sama dengan ilmu dunia. Ilmu dunia apa tu? Mari daripada akalan manusia dan kajian manusia. Tak ada ni? Akalan dan kajian manusia. Walaupun ilmu tu mari daripada akal manusia, kajian manusia, orang yang nak ilmu dunia ni kena cari guru juga. Walaupun sebenarnya itu ilmu akal dia, kajian dia. Tapi kita nak ilmu akal ni, ilmu kajian ni, kita kena pergi pada guru yang hanya menggunakan akal dan kajian sendiri. Bayangkan. Sebab apa? Akal kita, kajian kita tak capai. Itu ilmu akal, ilmu dunia. Ilmu kajian, ilmu dunia. Cari guru. Tak boleh buat reka sendiri. Ilmu agama ni ilmu wahyu daripada Allah. Bukan akal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama telahlah syarat utama guru kitab adalah sandaran. Ini ilmu yang sebenar. Tapi kalau orang ni tak dapat ilmu yang sebenar, dia hanya ambil daripada guru yang membaca sendiri, dia tak faham kedudukan ni. Maka dia pun tunjuk, ni kitab kata ni. Boleh pula, adakah tuan kitab ni bodoh, jahil? Siap. Nampak sangat tak dapat ilmu yang sebenar daripada guru yang berguru, guru yang membaca sendiri. Ayat Al-Quran yang sama, hadis Nabi yang sama, tapi ahli sunnah berpegang seumpama ni. Mu'tazilah berpegang dengan pegangan yang salah, tapi tempat rujukannya Al-Quran Al-Karim, tapi pemahaman dia salah. Quran yang sama, hadis yang sama. Lepas tu terkadang golongan yang dia konong-konong lah bicara tauhid jalanan Asy'ariyah, jalanan Imam Asy'ari, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari.
Dia pun hura ikut jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di belakang tu penuh dengan kitab. Di belakang penuh dengan kitab. Di belakang ada dinding je tau. Ada dinding. Sebaik belakang tu comel juga. Depan ni comel juga. Semua tempat belakang. Kadang-kadang nampak uduh belakang. Belakang penuh dengan kitab. Hura jalanan ni Asy'ariyah. Tapi di huranya, orang panggil sekarang apa? Ke laut. Ada ke laut. Salah. Sebab dia membaca sendiri. Bukan jalanan Asy'ariyah tu salah. Bukan kitab banyak di belakang tu kitab yang salah. Tapi dia membaca sendiri. Sama lah. Orang yang ambil kitab budak FB, ni kitab kata macam mana? Guru kata macam mana? Sumbernya kitab tu. Itu Quran yang satu, tapi fahaman yang berbeza. Hadis yang satu, tapi fahaman yang berbeza. Kitab fiqh mazhab Syafi'i tak campur dengan mazhab lain. Kitab fiqh mazhab Syafi'i satu jalan saja, satu mazhab saja, satu pandangan saja. Kitab yang sama tapi huraian yang berbeza. Kenapa? Kalau ni ambil kitab fiqh mazhab Syafi'i, ni ambil kitab fiqh mazhab lain, maka berbeza. Tak peliklah sebab dia mazhab lain-lain. Ini cerita kitab fiqh mazhab Syafi'i satu jalan saja. Tak datangkan mazhab lain. Tapi guru ni ajar lain, guru ni ajar lain. Kenapa? Pemahaman. Dan mana pemahaman yang sebenar? Mana yang ambil daripada guru yang sebenar, guru yang sebenar, guru yang sebenar sampai ke Nabi SAW. Anak situ. Ini ada pemahaman dia. Ini ada pemahaman dia. Pemahaman ambil daripada mana? Akal sendiri, bacaan sendiri. Tapi kalau kau tak asuk dia payahlah. Guru. Betul lah guru. Dia ambil daripada mana pemahaman dia tu? Kitab fiqh, kitab mudah je. Kitab fiqh, kitab mudah je. Tapi dia, pemahaman dia ambil mana? Baca kitab yang sama, pemahaman dia ambil mana? Siapa guru dia? Itu penting. Ada ni. Kita ilmu dunia cari guru sebenar-benar, walaupun ilmu akal, ilmu kajian. Kita ilmu agama ni pakai sedap cakap kita turun, sedap cakap kita turun. Gitu je. Mengaji lama mana pun, kalau tak pandai berbicara, suara tak apa bunyi, mengaji apa ustaz tu? Dah aling. Apa dah aling? Ngajar cakap tak pandai. Dia aling sebab dia ngaji lama. Tu cakap dah pandai. Cakap lain. Itu kelebihan lain pula. Faham tak ni? Ada orang petah berbicara, ilmu tak sebelah mana pun. Ada orang ilmu dia banyak, tapi begitulah. Kekurangan dia segi penyampaian, gitu je. Kita dah penting ilmu, kita penting kepada penyampaian. Dan ilmu dia tak ada mana. Lepas tu dia ajar pemahaman sendiri. Pun orang lah. Kita tauhid sama telur. Kita fiqh mudah pun tersalah pemahaman. Kita tasawuf pun sama juga. Tasawuf hakikat tinggi-tinggi, tapi pemahaman ambil mana? Kita tu mengaji dengan siapa? Kulit ke kulit. Pada kulit ke kulit, ambil daripada depan sampai ke belakang. Tu kulit ke kulit. Dia ngaji pondok kulit ke kulit. Pada kulit ke kulit, daripada kulit hadapan sampai kulit belakang. Bukan ngaji kulit tak ada benda isi tu lah, tapi disebut kulit ke kulit. Kita dengar kulit ke kulit. Jadi orang pondok ngaji kulit je lah, isi tak ngaji. Bukan tebuk ambil ikut nak periksa, bukan. Kulit ke kulit. Sekarang ni tasawuf hakikah yang diajar. Mengaji di mana? Guru mana? Ni penting ni. Fiqh hak mudah pun kita kena cari guru yang berguru walaupun mudah. Pegangan tauhid sama telur lah. Hak tasawuf ni, tasawuf hakikah, dia ambil guru mana?
Dia bukan ambil daripada guru akalan dia sendiri. Akhirnya pun ajarlah kitab tasawuf tinggi-tinggi kepada orang yang belajar tu. Fardu ain tauhid pun tak belajar lagi, fardu ain fiqh pun tak belajar lagi, fardu ain tasawuf pun tak belajar lagi. Siang tengok orang tua-tua ngajar, kemudian tahu dah dia mengaji dah ni. Kitab Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani. Tinggi uraian Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani. Mengaji kitab Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani. Bila bicara bab tauhid, tak tahu hujung pangkal. Bicara bab pekoh, dah reti sangat-sangat. Bicara bab tasawuf taubah, bab qada-qada, tak pernah pun qada semayang yang memang diakui ustaz kita orang dulu, bukan macam orang sekarang. Orang sekarang ni budak-budak mak ayah suruh semayang dah. Kita zaman dulu ni begitulah dia kata. Jadi semayang tu dak nekang mana, semayang tak semayang, semayang tak semayang. Akhirnya pilih balik banyak tinggal semayang ustaz. Lepas tu macam mana kami ni, kami nak kena qada ke? Lepas tu kalau kami nak qada, kami nak buat semayang sunat, macam mana kami ni? Dah kami ni diajar kitab Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani. Kami ni diberi bagai-bagai amalan, bagai-bagai zikir, bagai-bagai bacaan amalan. Tapi tauhid tak tahu hujung pangkal. Hukum akal semayang tak tahu hujung pangkal. Tanda ni. Cerita bab taubah kau tak semayang tak pernah dibicarakan, tapi diberi amal. Jadi macam mana kami ni? Kesian tengok. Ni bukan guru yang sebenar. Ni semua akan di mahsyar belaka ni. Mahsyar belaka ni. Besar tanggungjawab yang seumpama ni. Jadi nak kena qada lah. Tapi nak payuh lah orang ni, kadang-kadang dia amalan sunat dia banyak dah. Zikir dia banyak. Dia ada amalan dah. Lepas tu nak suruh qada sepanjang masa. Lepas tu macam mana? Kata kena belajar molek lah. Tapi dia orang ni dia sudah khoyar dah. Dia rasa macam syurga dah dianya. Dah amalan guru dia beri. Tapi tauhid dah hujung pangkal. Pekoh pun Allah berat-berat. Ni. Ngaji kitab Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani. Bayangkan kita duduk di Kelantan mengaji Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani ni, hok belajar tu tahap-tahap mana dah mai dengar tu bukan tahap kapung. Hok ni tahap kapung fardu ain pun tak lepas digajar. Hok Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani. Ni faham ni? Tidak berguru, membaca sendiri. Kalau berguru pun dia bukan jumpa guru yang sebenar. Itu je. Ini kena jagalah, kena jaga. Kita nak akhirah, jangan sombong, jangan taksub. Kita dengar molek dengan jalan yang adil, jalan yang insaf dia panggil. Jangan sombong, jangan taksub. Tilik molek, bawakan tu macam mana, cerita tasawuf tinggi-tinggi, fardu ain tauhid fiqh tasawufnya macam mana di tempat yang kita ajar tu. Hok macam orang tua ni pula memang orang cerdik-cerdik, orang berpangkat-pangkat pencing, tapi malangnya ilmu agama mereka sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kita cetik ke apa? Cetik. Kita ni cetik tu air tau. Air toho cetik tau. Toho dia panggil tau. Air tu toho je, takut apa kok. Toho tu dia panggil cetik. Ilmunya sangat cetik. Orang cerdik pandai ni. Mana kalau ajar fardu ain tauhid mudah-mudah je. Ajar fardu ain fiqh tasawuf mudah-mudah je. Tapi tidak diajar. Ajar tasawuf fiqh, lepas tu amal. Nantilah di mahsyar. Atas dunia boleh buat kerah dengan kesombongan, dengan taksub, tapi kita semua masing-masing kepada mahsyar. Kitab satu, pemahaman kitab ni tempat ni lah kitab Faridatul Faraid disesatkan. Bukan ada satu rakaman daripada tuan guru
yang sudah almarhum, sudah meninggal, dia menghuraikan pembicaraan dengan tuan-tuan guru tu pun disesatkan. Tapi dalam rakaman tu dia tidak menyesatkan kitab Faridatul Faraid. Baik dah tahu tuan guru tu baca kitab apa, sebab dipotong, diambil, dihuraian tu saja. Tapi tuan guru tu memang ni kitab Faridatul Faraid. Kita ni parti Faridah, rumusan daripada kitab Faridatul Faraid. Dia ambil sini ya. La ilaha illallah pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Akhir lagi situ. Ayat ke-8 ni. Hingga berkata setengah ulama. Apa kata setengah ulama? Bermula Muhammadur Rasulullah itu ialah laut yang tak ada bertepi. Luahnya yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Luasnya terkandung di Muhammadur Rasulullah seumpama laut yang tak bertepi. Ada ni. Laut kan luah, dia punya air tu luah dalam laut ni. Mana luahnya pengertian Muhammad Rasulullah seperti laut yang tak ada bertepi. Dan la ilaha illallah satu titik daripadanya, daripada laut yang luas. Erti mengenal kita akan Tuhan kita daripada perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud di situ. Tapi dia pakai mentah-mentah. Muhammad Rasulullah seperti laut yang luas. La ilaha illallah ni satu titik je daripada tu. Satu titik je. Jadi makna Muhammad besar, Allah kecil. Oh, tu akal sesak dia. Bukan kehendak kitab ni. Ada ni. Erti mengenal kita akan Tuhan kita. La ilaha illallah tu mari mana? Daripada perkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya bukan kata antara Muhammad dengan Allah. Kita mengenal Allah ni. Mari mana? Mari daripada perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkhabaran Nabi itulah umpama laut. Di antara perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cerita berkaitan dengan mengenal Allah. Jadi mengenal Allah setitik daripada perkhabaran Nabi itu. Setitik bukan makna sikit, bukan ni perumpamaan belaka. Jangan faham pula orang Nabi bawa satu laut. Tapi hak berkaitan dengan mengenal Allah satu titik, bukan maksud gitu. Satu, bukan maknanya Muhammad tu besar, Allah ni kecil. Ni sesak kitab Faridatul Faraid. Dan hak tuan guru tadi pula dia hurau ni sesak tuan guru tu. Allah. Pada pemahaman. Akhirnya dia menyesatkan kitab Faridatul Faraid. Itu kata kitab. Bicara di sini bukan bicara berkaitan Allah Ta'ala. Bicara berkaitan kita nak mengenal Allah. Ilmu nak mengenal Allah tu. Di mana ilmu tu? Di dalam lautan agama yang buat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ atas jalan kita nak mengenal Allah. Bukan zat Allah tu kecil umpama satu titik, daripada Muhammad tu besar umpama satu laut. Bukan begitu. Ini pun kata setengah ulama. Ayat ni kalau baca sendiri kok, mari daripada hak jenis akal yang sudah tolak kitab Faridah, tolak kaedah sebab 20, dia baca je, dia faham ikut dina. Dia memang dia tak mudah kitab ni. Dia cari. Jumpa dah tepat sesat. Jadi Muhammad besar, Allah kecil, setitik je Allah. Bukan, kita nak mengenal Allah. Kita nak mengenal Allah. Kita balik pada hakiki yang sebenar-benarnya. Muhammadur Rasulullah
seperti ialah laut yang tak ada bertepi, ialah tak ada tepi. Mari mana? Hakikinya qada dan qadar, hakikinya hak Allah juga. Lihat ni. Hakikinya gerak diam Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah af'alullah. Sekalian adalah perbuatan Allah. Makhluk termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk termasuk para malaikat, tidak ada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya qada dan qadar Allah. Apa cerita berkaitan dengan Muhammad Rasulullah yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah, umpama laut yang tidak bertepi sekalipun, itulah hakikinya qada dan qadar. Itu je. Kita faham macam mana ni. Muhammad Rasulullah ialah laut yang tak ada bertepi, dan la ilaha illallah satu titik daripadanya. Erti apa maksud kata setengah ulama ni, kita mengenal kita akan Tuhan, kita kenal Tuhan, bukan Allah tu sendiri. Kita kenal Allah daripada perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengenal Allah tu hak terkandung di dalam laut yang tak ada bertepi, perkhabaran syariah agama yang Nabi bawa, masuk di situ. Tapi jauhnya dia pergi, kitab Faridah menyatakan yang besar adalah Muhammad, Allah ni kecil saja. Allah. Pada kita faham gitu ke? Kita tak faham gitu. Hak ni satu, dia membaca dalam keadaan dia sudah benci kepada kaedah sifat 20. Itu dia cari, jumpalah. Ni tepat sesatnya kitab Faridatul Faraid. Dia dengar satu tuan guru menghuraikan pembicaraan ni, sesat tuan guru tu. Tuan guru tu sudah meninggal. Kamu sesatkan tuan guru ni. Ni dosa dengan anak Adam pada agama. Nak minta maaf. Minta maaf di mana? Tuan guru sudah meninggal. Yang kamu sesatkan tu dalam rakaman. Rakaman tu diulang. Paparannya berapa puluh ribu? Tak ada paparan? Paparan tahu? Orang buka tu. Puluh ribu buka. Macam mana kamu di mahsyar? Kamu menyesatkan seorang tuan guru yang sudah meninggal dunia dengan pemahaman bacaan kamu akan kitab Faridatul Faraid yang kamu memang sudah benci kepada kaedah sifat 20. Dan kamu membaca sendiri. Akhirnya kamu buat khulasah, Muhammad besar, Allah ni kecil je, setitik je. Oh, dia pergi kot tu. Mana? Itu kata, kitab mana-mana pun, kalau bacaan sendiri, pemahaman akan pelbagai. Sehingga kitab pekoh mudah pun, pemahaman akan pelbagai. Sama telah kita tauhid, sama telah kita tasawuf, walaupun tasawuf syariah, walaupun tasawuf penawar bagi hati, hidayatus sadiqin, walaupun tasawuf tu minhajul abidin, sama pula tasawuf tu sairus sadiqin, kita hikam, kita adurun napih pula, sama telah lah kena halusi molek. Tidak kena faham molek. Tapi biasalah dia golongan-golongan yang sombong, yang sukar untuk menerima pembetulan. Sebarang pembetulan akan dikatakan kritikan. Sebarang pembetulan biasa je lah. Biasa kalau orang yang sombong, yang tidak insaf ni, biasanya kalau gini lah, kalau biasa nasihat perkara agama, macam dia perfect, macam dia maksum, macam di syurga dah, kan begitu biasanya. Kan boleh tegur kan, tutup aurah lah. Apa? Kamu tu syurga dah ke? Kamu maksum dah ke? Memang gitu lah. Bila tegur, dia je betulnya, orang lain salah belaka. Dia je alimnya, orang lain tak ngaji belaka. Kita belajar juga. Biasa tak jawab gitu. Orang hak tolak kebenaran, orang sombong yang tidak insaf, ayat dia begitulah. Kamu maksum ke? Kamu perfect ke? Ada ni. Tak apalah, kamu je lah syurga. Kamu je betulnya. Kamu je alimnya. Ini ayat orang sombong, ayat orang tidak ada insaf.
Biasa tak pelik tu. Dia je lah alim, dia je lah belajar. Kita belajar juga. Tak apalah, belajar lah. Tapi kita kena insaf lah. Itu je. Orang yang memang tolak kebenaran tu memang ayat tu ayat normal je. Tolak kebenaran. Orang nak cerita ahli sunnah jemaah pun bila ada tegaran ayat gitu juga. Ayat di seorang je alim, di seorang je betul. Orang lain tak pandai belaka. Orang ni salah belaka. Guna ayat yang sama. Tak boleh kata apa dah lah. Ni ambil molek Musyak 50 ni. Tapi kalau kita faham betul-betul, kita bicara ni hak sifat Rasul. Bicara bab malaikat terkandung di bawah Muhammad Rasulullah. Bicara bab kitab, bicara bab hari kesudahan pun masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Tadi pergi pula kepada bicara mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Muhammad Rasulullah lah. Nabi yang bawa kita kepada mengenal Allah. Kalau gitu kok la ilaha illallah masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Lah. Pandai ni. Tapi yang pula kata besar Muhammad Rasulullah daripada la ilaha illallah. Ada. Kita nak mati tu Nabi ajar lakinu mautakum la ilaha illallah. Tak ada Muhammad Rasulullah. Bukan Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak. Ajar oleh kamu akan nak mati dengan la ilaha illallah. Kalau kita terlajak Muhammad Rasulullah, sunat kita ulang balik la ilaha illallah. Biar akhir kalam dengan la ilaha illallah. Ada ni. Tapi nak cerita buat banding antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah. Tapi makhluk yang terpilih, Allah yang memilih. Tetap makhluk Allah. Makhluk tidak ada perbuatan. Semua yang berlaku tetap perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bicara di sini hak terekam di dalam Muhammad Rasul 9 perkara. Pertama, benar segala rusul. Segala rusul. Rusul ni ra sin lam. Ra sin lam, ra bagi depan. Kalau ra sin waw lam, ra bagi atas. Rasulun. Kalau ra sin lam, ra bagi depan. Rusul. Ni bahasa Arab lah ni. Rasulun seorang, rasulani dua orang, rusulun tiga kata. Dia gitu. Sama dengan kitabun, satu kitab. Jangan pelik pula. Kitabun, mak gapo panjang. Buat gaya je. jangan dia komen waktu pula. Dah, kitabun mak wajib berkali dah. Dah panjang gitu ah. Tu buat style je. Kitabun sebuah kitab. Kitabani dua butir kitab, dua buah kitab. Kutubun tu tiga kitab kata. Tu dipanggil apa jamak. Jadi rusul ni ramailah. Tapi dia kata segala dah ni. Benar segala rusul. Dah kalau segala tak ada rusul tu. Benar segala rasul. Tapi tak dia aja gitu. Kedua, amanah mereka itu. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Benar amanah mereka itu, amanah segala rasul. Dengan bahawa segala rasul sama sekali tidak mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah. Kita terjemah dengan, biasa kita terjemah dengan kepercayaan. Kepercayaan. Hak biasa tunggu saya terjemah amanah ni dengan berjuruh. Berjuruh. Mana apa berjuruh? Tak buat benda yang dilarang. Itu amanah. Ada ni. Kita kata amanah ni kalau kita letak
untuk barang di dia tidak khianat. Gitu dah amanah tu. Dia diamanahkan satu-satu benda, satu-satu barang, insya-Allah selamat. Sebab dia ni seorang yang amanah. Gitu. Kalau kita duit ke dia untuk disampaikan, insya-Allah sampai. Sebab dia amanah. Sebab memang dia kita sebut amanah gitu lah tau. Termasuklah tu. Tu termasuk. Tapi bukan amanah hanya itu maksud dia, tapi termasuklah. Bila dia amanahkan satu-satu barang, dia amanahkan duit contohnya, kalau kita seleweng dia panggil khianah. Itu dilarang. Maka amanah dengan bahawa dia tidak seleweng, sebab seleweng itu dilarang. Tapi amanah bukan hanya maksud dia begitu. Amanah maksudnya apa perkara yang dilarang sama sekali tidak dikerjakan, itu amanah. Sebaliknya kalau buat perkara dilarang dia panggil khianah. Khianah apa khianah? Khianah, lepas tu selagi ni kenayat. Kenayat tu mana apa? Khianah. Kena apa dia kena tau. Tu bahasa kampung tau. Kena kena dia orang, nega molek-molek, tutup kedai, kena khianah. Biasa kita kok khianah tu kok sihir lah. Sihir lah biasanya dah. Kena tu kena orang bisihir, orang tabu lah, tabu pasir. Dia tu tengok dalam CCTV, nampak orang tabu pasir depan kedai dia kata, tu khianah. Tu betul lah tu, khianah lah tu, buat perkara dilarang. Sihir dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang khianat lah tu, kenayat lah tu, khianat lah tu. Tu termasuklah. Tapi kita faham gitu je. Kalau khianat ni kok sihir. Dah sihir ada ke tak? Kenapa tak ada? Sihir daripada zaman dahulu lagi. Ada sihir masyhurnya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan kita maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Yahudi. Kita maklum. Ada ni. Perbuatan sihir itu perbuatan syaitan. Dan sihir tu boleh bekas ke? Sebagaimana perbuatan kita lah. Perbuatan kita. Kita khianat tu perbuatan kita. Bekas ke tak? Jadi tu. Jadi tu kan. Jadilah pada zahir. Kita yang buat perbuatan khianat. Jadi pada zahir syaitan yang buat perbuatan sihir. Hakikinya kesemuanya perbuatan Allah tu pegangan. Ada ni. Itu pegangan. Pegangan kita syaitan ke manusia ke makhluk tak bekas, tidak bagi manfaat dan tidak bagi mudarat. Itu pegangan. Tapi kita cakap asbab, kerana sihirlah jadi seumpama ni. Kerana perbuatan khianat sianu-sianu lah orang ni jadi begini. Itu Cina hanya cerita asbab. Pegangan kitanya syaitan ke perbuatan khianat seorang manusia ke sama saja. Makhluk bekas sama sekali. Jadi amanah lawan dia khianat. Amanah ni tidak mengerjakan perkara dilarang. Khianat kita melakukan perkara dilarang. Mana kalau mata kita tengok perkara diharamkan, khianat. Kita khianat tadilah kena khianat barang tau. Barang molek-molek dibuat khianat. Sayangnya ke barang. Kalau tak ambuh beri ke orang lah. Dibuat khianat. Ada. Apa maksud dia? Bukan itu ayat-ayat kapung. Barang dia molek, tapi dibuat khianat, buat bunuh. Khianat tu maksud tu. Membazir buat gitu. Khianat. Khianat tu lah. Jadi kita buat perkara dilarang oleh Allah, dia panggil khianat. Terpelihara daripada melakukan dilarang, dia panggil amanah. Ini kita cerita sifat Rasul
Amanah mereka itu segala rasul yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Ketiga, fatanah mereka itu. Keempat, tabligh mereka itu. Wallahu a'lam.